Dinamakan surah Al-Anbiya kerana Al-Anbiya itu jamak daripada Nabiyun. Nabiyun Al-Anbiya, maknanya nabi-nabi. Perihal nabi-nabi, kerana peristiwa mengenai mereka ada disebutkan pada ayat-ayat 48 hingga 91. Makna ramai di kalangan Anbiya disebut di dalam surah ini. Ramai nabi akan disebut dalam surah kita ini, insya-Allah. Di antara nabi yang disebut, Nabi Musa, Harun, dua beradik. Ibrahim, Lut, bapa dengan anak saudara. Ishaq, Yaqub, dua beranak. Nuh, Ayub, lain-lain. Daud dan Sulaiman, dua beranak. Ismail, Idris, Yunus, Zakaria alaihimussalatu wassalam. Ini di antara nabi-nabi yang akan disebut dalam surah kita. Sebab itu dia sebut dengan nama surah tu Al-Anbiya. Mana ramai nabi yang akan disebut dalam surah ini. Kemudian dari sudut nama dia, kita dah sebut hari itu tentang nama berdasarkan kepada kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Surah Bani Israel, wal Kahfi, wa Maryam, wa Taha, wal Anbiya. Surah yang hunna minal itaqil awal wa hunna min tiladi. Maknanya surah yang awal turun, maknanya turun di Mekah. Dan dia di antara surah yang awal aku hafaz. Itu kata siapa? Kata di Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fadailus surah wa khasaisuha, kelebihan surah ini dan ciri-ciri keistimewaan dia, anha minas suwaril mutaqaddim, di antara surah yang awal turunnya, di antara surah yang awal dihafal oleh para sahabat dan mereka mempelajarinya, sebagaimana kata siapa tadi? Kata di Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, kita pergi kepada intisari kandungan. Tengok dalam ni lah, dalam tafsir pimpinan. Intisari kandungannya mengingatkan umat manusia tentang kedatangan hari kiamat, untuk menghitung segala amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia, dan untuk ditanya akan segala nikmat yang telah dikurniakannya kepada mereka, bagaimana mereka menggunakan nikmat tersebut. Juga bagi menolak fahaman kaum kafir musyrik yang mengatakan bahawa seseorang rasul itu semestinya dari kalangan malaikat. Ada tak habis lagi, berapa kali dah puak kafir ni mari duk nak minta rasul dari kalangan malaikat. Dan mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ia seorang manusia seperti mereka. Dia ingat manusia sama dia juga, tak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah ini bahawa rasul-rasul yang telah diutuskannya sebelum itu semuanya manusia belaka. Jadi kalau mu nak malaikat untuk buat kamu, ya tak betul, sebab nabi-nabi dulu semuanya manusia. Mereka makan dan minum, beranak pinak, sakit pening, dan kesudahannya semua mereka mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Cuma berbeza keistimewaan mereka dengan orang lain tu apa? Ialah mendapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla dan menjadi utusan yang menyampaikan perintah-perintahnya kepada umat manusia. Itu beza. Beza dianya, mereka dapat wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia.
Kemudian ditegaskan pula bahawa Allah Ta'ala menjadikan seluruh alam dan segala yang ada padanya yang begitu indah dan menakjubkan. Kita tengok pada makhluk yang Tuhan buat ni pun rasa kagum, pelik kan. Bukanlah untuk hiburan dan permainan, tetapi dengan tujuan dan hikmah-hikmah yang ditentukannya, terutama untuk mengenal Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya serta beribadat kepadanya. Oleh itu, kajilah dan selidikilah segala yang ada di bumi dan di langit untuk mendapat faedah-faedah yang besar. Kemudian gunakanlah dia dengan sebaik-baiknya, serta bersyukurlah akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang tidak terhitungnya. Ini manusia hari ini tidak. Dia guna nikmat Allah Ta'ala untuk nak musnahkan alam, nak merusakkan orang. Maka ini yang kita bimbang. Kemudian ditegaskan lagi bahawa alam langit yang ada di atas kita, meliputi matahari, bulan dan bintang yang tidak terhitung banyaknya, dan juga alam bumi kita ini, semuanya itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu, kemudian dipisah-pisahkannya. Ini simbol teori Big Bang apa benda. Lalu masing-masing beredar terapung-apung di angkasa lepas, seperti keadaannya yang ada sekarang ini. Hakikat ini telah menjadi satu kenyataan setelah manusia mencapai kemajuan dalam ilmu sains dan ilmu falak secara khususnya. Mana mereka dapat kesan nikmat Allah Ta'ala yang besar ini, kita kata Alhamdulillah. Ditegaskan pula bahawa seluruh alam ini akan ditukar ganti dengan yang baharu pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa menciptakan segala-galanya dari tiada kepada ada, maka Allah berkuasa menciptakannya semula dalam bentuk baharu yang kekal. Mana kita mati, hancur, dihidupkan balik. Setelah itu diterangkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada penduduk dunia seluruhnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Sesiapa yang beriman dan menurut syariat Islam yang disampaikannya, selamatlah dia di dunia dan di akhirat. Dan sesiapa yang kufur engkar, celakalah dia di dunia dan juga di akhirat. Dua kali celaka. Dunia celaka, akhirat celaka. Surah Al-Anbiya ini diakhiri oleh Allah Ta'ala dengan memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa kepadanya supaya dijayakannya terhadap golongan kafir yang menentang. Kita berdoa minta Allah Ta'ala beri kemenangan kepada kita. Kerana Allah jualah yang melimpah-limpah rahmatnya, dan dialah yang dipohonkan pertolongannya terhadap angkara mereka. Nak minta dengan siapa? Kita tengok hari ni, zaman kita hari ni pun, sahabat-sahabat kita, ikhwanuna di Palestin, bagaimana mereka berlawan dengan puak-puak Zionis Yahudi. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, hancur kita. Sebab nak lawan senjata memang tak cukup, kan? Doa permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah makbul, dan hasilnya kaum kafir musyrik yang menentang Islam telah ditewaskan. Dengan itu tersebarlah agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Ini dalam intisari pimpinan. Kita pergi kepada tafsir saya ni, tafsir Muharrar. Dia kata, min ahammi maqasidis surah, di antara objektif besar surah ini, bayanu ma'alimit tauhid, nak menyatakan batu-batu tanda tauhid dan menegakkan dalil di atas perkara yang tersebut, dan apa yang telah dihadapi oleh para nabi-nabi alaihissalatu wassalam di dalam berdakwah menyampaikan Islam kepada kaum masing-masing. Yang kedua, isbatul ma'ad, nak menetapkan berlakunya kiamat dan menyatakan dalil tentang berlakunya perkara yang tersebut. Ini di antaralah
Kemudian tadi kita dah sebut dah di antara maudhu' as-surah, beberapa isu-isu dalam surah ini telah disebut dalam kitab kita Pimpinan Ar-Rahman. Baik para jemaah sekalian, itu mukaddimahnya dalam kitab kita ni. Kemudian kita pergi kepada dia panggil munasabah 5 qablaha. Susunan ayat ini nak susun dengan surah yang sebelumnya macam mana? Allahu Akbar. Dalam surah ini dengan surah yang lepas ada kaitan dianya, ada dua dimensi, dua sudut. Yang pertama, dekatnya tempoh yang akan menimpa azab ke atas orang-orang yang derhaka. Walau kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Kalau tidak ketetapan Allah Taala buat bahawa manusia ini akan ditangguhkan tempoh dia, hancur, orang panggil hancur ketika itu juga. Dan di akhir ayat juga kita diberi cabaran, mencabar, kullum mutarabbisum fatarabbasu. Semua kita menunggu-nunggu bilakah akan berlakunya janji yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka datang surah ini, surah Al-Anbiya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum, hampir hari yang dijanjikan, iaitulah hari perhitungan. Maknanya tadi kita janji, tunggu harinya datang. Itu dia panggil munasabah, ilmu al-munasabah. Yang kedua, dalam ayat yang lepas di akhir surah Taha, Allah peringatkan kepada kita, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya. Mu jangan duk rasa kagum lah, jangan rasa terpengaruh lah dengan nikmat yang telah aku berikan buat sementara. Tengok ayat 131. Jangan duduk celik mata kamu nak tengok kepada nikmat dunia yang aku berikan kepada puak-puak kafir tu. Kan? Itu sebab apa? Fa inna qurbas sa'ah. Ni ayat yang kata iqtaraba linnas. Kiamat tu dekat. Mati tu dekat. Mana kalau mulut sibuk duk cari benda dunia pun, akhirnya kamu akan tinggalkan. Sebab itulah kata di para pendakwah, dunia dengan kita ni dua je tuan-tuan. Sama ada kita tinggal dia ataupun dia tinggal kita. Biasanya dunia dulu pergi ke kita dulu pergi? Kita dulu yang pergi kan? Maka kita kata dia telah meninggal dunia. Meninggal dunia. Ataupun dunia pergi dulu. Barang-barang kita hilang, rusak, kena banjir, kena macam-macam musibah yang berlaku atas dunia. Kita mengatakan dunia tinggal kita. Ataupun kita tinggal dunia. Cuma berbeza sikit. Kata para ulama, berbeza di antara meninggal dunia dengan meninggalkan dunia. Kalau kata meninggal dunia, orang tu dah mati. Dia tinggal dah dunia dia ni. Kalau dia meninggalkan, tekan sikit di situ, meninggalkan dunia, bermakna dia telah menjadi zuhud. Dia duduk atas dunia, tapi hati dia tidak terikat. Hati dia tidak terkait. Hati dia tidak terpengaruh dengan dunia yang ada depan mata dia. Kita kata alhamdulillah, hani'an laka ya nafsu. Nafsu itu telah apa? Telah bertukar menjadi orang yang zuhud, duduk atas dunia, tapi dunia hanya di tangan, bukan di hati. Allahu Akbar. Itu yang kita nak. Baik para jemaah sekalian, itu ilmu munasabah. Makna akhir ayat suratul Taha dengan awal suratul Anbiya dekat je. Mu jangan terpengaruh dengan dunia, sebab dunia nak akan hilang buat sementara. Kejap je lagi. Sama ada dia pergi dulu atau kita pergi dulu. Dia dua tu je, tak ada lagi dah kita ni kan. Dia meninggalkan kita atau kita tinggalkan dia. Kamu